Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam pengajian yang lalu disebutkan ataupun diperbahaskan cara untuk menjaga daripada waktu, yang mana kita sebutkan bahawa waktu ini merupakan modal kita untuk berniaga, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap saat dan setiap waktu itu adalah sangat berharga, dan cara untuk kita menjaga daripada waktu yang diberikan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, asasnya adalah untuk menjaga daripada waktu salat. Dan kemudian kita bahaskan tentang sebelum kita membahaskan ataupun kita bahaskan bagaimana seharusnya kita melihat kepada as-salah. Bagaimana seharusnya kita melihat kepada salat. Adakah kita melihat salat itu sebagai satu tanggungjawab ataupun sesuatu beban ataupun sesuatu hutang yang perlu untuk dilunaskan dan untuk diselesaikan. Dan apabila seseorang itu merasakan salat itu adalah sebagai satu beban, maka dia tidak akan berusaha untuk menjaga daripada waktu salat, hanya melakukan salat untuk melepaskan daripada tanggungjawab ataupun kerana takut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dilakukan. Asal dia salat, maka dia rasa beban itu terangkat. Dan disebabkan daripada kefahaman terhadap salat itu begitu, maka ramai orang-orang Islam tidak menjaga daripada waktu salat. Dan apabila mereka tidak menjaga daripada waktu salat, maka waktu-waktu lain pun mereka tidak dapat menjaga. Ataupun kalau perkara yang paling penting di dalam agama iaitu salat mereka tak jaga, maka apatah lagi daripada amal ibadah yang lain, yang sunat dan sebagainya, yang mana dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Manusia ini, nafsu manusia apabila dia selalu melakukan sesuatu perkara, maka dia akan merasakan dua perkara. Dia akan merasakan dua perkara apabila dia terbiasa dengan melakukan sesuatu amalan. Yang pertama adalah dia rasa dah bertukar menjadi sebagai satu adat kebiasaan. Solat ataupun solat itu merupakan suatu adat kebiasaan yang mendatangkan waliyadzubillah sifat malal, iaitu rasa malas untuk melakukannya. Macam satu program yang ini berterusan, azan, pergi masjid, sembahyang, takbir, rukuk, sujud, tanpa ada perasaan, tanpa ada kemanisan ataupun kenikmatan dalam melakukannya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bas, yakni tanpa ada apa-apa attachment, tanpa ada apa-apa hubungan dengan salat ataupun dengan perintah yang sedang dilakukan oleh seseorang. Dan perkara yang kedua, terasa tidak terhubung dengan perkara tersebut. Lebih kurang macam boring macam pertama tadi. Dia tidak merasa ada attachment dengan perkara. Yang pertama tu rasa boring, yang kedua tu tak ada rasa attachment, kerana dia tidak merasakan solat itu sebagai perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasakan
solat itu waktu dia berjumpa dengan kekasihnya. Tidak merasakan solat itu tempat di mana dia mendapatkan segala permintaan dan segala keperluan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak merasakan bahawa solat itu merupakan tempat untuk dia dinaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita memahami bahawa solat ini merupakan tempat di mana kita berjumpa dengan kekasih, tempat di mana kita mendapat bantuan dan pertolongan Allah, tempat di mana kita dinaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu untuk kita mengusahakan beberapa perkara sehingga solat kita itu mendatangkan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama adalah perlu untuk kita menjaga solat itu secara berjemaah, terutamanya untuk kaum lelaki. Kaum lelaki perlu jaga salat fardu secara berjemaah dan kalau boleh di masjid. Mana-mana masjid yang mudah, mana-mana masjid yang dekat, maka perlu untuk kita seharusnya kita berusaha didik hati kita ini untuk salat di masjid mahmakan. Kerana apa? Kerana masjid itu merupakan rumah untuk tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan dan melayan daripada tetamu-tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita tidak mampu untuk menghadiri daripada masjid kerana sebab-sebab kerana keuzuran, maka jangan tinggal solat jemaah. Di tempat kerja kita ajak rakan kita untuk solat berjemaah, walaupun hanya 2 orang. Dengan 2 orang kita masih lagi mendapat pahala berjemaah. Yang mana pahala berjemaah itu seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat berjemaah ataupun salat berjemaah itu 27 kali ganda lebih afdal daripada salat bersendirian. Dalam hadis lain 25. Dan kata para ulama, 1 darjat itu ataupun 27 darjat lebih utama, lebih afdal daripada salat bersendirian. Maka 1 darjat itu kata para ulama, dia punya pahala dia adalah sebesar langit dan bumi. Seperti ganjaran sebesarnya langit dan bumi. Maka orang yang berakal, selagi mana dia mampu untuk menghadirkan diri ataupun solat dengan berjemaah, maka dia tidak akan tinggalkan. Begitu juga di rumah, kalau boleh kita solat berjemaah. Mungkin ibu dengan anak perempuan boleh solat berjemaah dan sebagainya. Ibu menjadi imam kepada anak perempuan, ataupun kalau ada anak lelaki yang dah mumayyiz ataupun yang sudah baligh, kalau dia tak pergi solat di masjid, maka dia boleh jadi imam di rumah dan sebagainya. Walhasil, yang si ayah kalau boleh jaga solat berjemaah di masjid, kalau tak boleh di masjid, di rumah. Dan ibu juga ataupun anak-anak di rumah, kalau boleh solat berjemaah, maka kita cuba untuk didik mereka membiasakan diri untuk solat berjemaah. Yang penting solat itu dalam keadaan berjemaah. Kalau tak boleh 5 waktu solat berjemaah di masjid, maka paling kurang at least 1 hari sekali perlu ada pergi ke masjid, perlu ada solat dengan berjemaah. Dan solat berjemaah yang paling afdal, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak pahalanya, adalah solat berjemaah di waktu subuh dan solat berjemaah di waktu isyak. Walaupun ramai orang pergi kebiasaannya di siang hari, iaitu zuhur, asar, maghrib, akan tetapi yang paling afdalnya, yang paling berat untuk orang-orang munafikin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah, yang mana pahalanya seperti menghidupkan, yang solat isyak berjemaah di masjid seperti menghidupkan sebahagian pertama daripada malam. Solat berjemaah di masjid menghidupkan sebahagian kedua daripada malam. La ilaha illallah. Dan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia merasakan bahawa 1 darjat dengan 27 darjat itu sama, maka dia bukan orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tidak ada kesungguhan dalam meraih daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingin merebut mendekatkan diri kepada Allah, pasti dia akan merebut apa-apa peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis disebutkan, inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya di hari-hari kamu di alam dunia ini
ada curahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kamu letakkan diri kamu di tempat di mana tercurahnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pada tempat, pada waktu, pada amalan-amalan yang khusus yang mana mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti orang yang bersungguh-sungguh dalam mendapatkan curahan rahmat daripada Allah, tak payah 27 kali darjat, walaupun sembahyang seorang itu 1 darjat, sembahyang berjemaah itu 2 darjat, pasti dia akan pilih 2 darjat. Apatah lagi ini bukan 2, bukan 5, bukan 10, ini 27 kali mengikut sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Dan kita sebutkan dalam hadis juga secara umum, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sendiri, Allah dekatkan, Allah mendatanginya secara sendirian. Barang siapa yang ingat akan Allah secara berkumpulan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kepada dia secara kumpulan yang lebih besar. Walaupun ini secara umum hadis terkait dengan zikir, akan tetapi salat itu juga bahagian daripada zikir. Maka kalau kita salat dengan berjemaah ataupun jemaah yang lebih aula, lebih baik, yang lebih khusyuk hati mereka, yang lebih hadir hati mereka bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diingatkan dalam keadaan yang lebih mulia. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersungguh-sungguh, aku mencepatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa? Agar supaya kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menyukakan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lakukan apa sahaja. Apatah lagi memang perkara itu telah menjadi satu perkara yang paling penting, yang paling utama dalam agama kita, iaitu as-salah, untuk kita jaga. La ilaha illallah. Naam. Dan kita pun tahu bahawa untuk para wanita, yang ini dibolehkan untuk salat berjemaah dan sebagainya. Maka selagi mana dibolehkan untuk salat berjemaah bersama wanita, seperti yang kita sebutkan dengan anak-anak, sama ada anak lelaki dijadikan imam ataupun kaum ibu menjadi imam kepada anak-anak perempuan dan sebagainya, maka selagi mana kita mampu untuk mendapatkan daripada fadilat 25 ataupun 27 darjat tadi berbanding dengan salat bersendirian, maka kita cuba, dan jangan kita mengambil remeh daripada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas kita bersungguh-sungguh untuk menjaga daripada salat berjemaah, perkara yang kedua yang perlu untuk kita jaga adalah kita jaga salat di awal waktu. Waktu fadilah, iaitu setiap waktu salat itu ada waktu awal, waktu pertengahan dan waktu akhir. Dan waktu awal itu merupakan waktu yang paling afdal, yang paling utama. Bahkan kebanyakan ahli fiqh ataupun para ulama mengatakan bahawa awal waktu itu yang merupakan waktu yang paling afdal untuk ditunaikan as-salah. Selepas azan, kemudian beberapa minit diberi waktu untuk salat sunat dan kemudian iqamah, maka itu merupakan waktu yang paling afdal untuk melakukan salat. Dan waktu itu juga waktu yang mana kalau kita pergi masjid, sembahyang pada waktu itu. Maka kalau kita salat berjemaah di awal waktu di masjid, maka betapa banyak lipat ganda yang akan kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita berikan perlu untuk kita ambil perhatian bahawa para ulama berbeza pendapat tentang bilakah waktu yang afdal. Adapun mungkin kita mazhab Syafi'i, dan kita di Malaysia ni mungkin tak ada perbezaan, kerana semuanya bermazhab Syafi'i ataupun kebanyakan bermazhab Syafi'i. Adapun mungkin di tempat-tempat lain terkadang waktu afdal itu berbeza mengikut pendapat ataupun pandangan para ulama. Seperti sebagai contoh, pada pendapat mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, waktu afdal untuk salat subuh adalah di awal waktu. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu mengatakan ataupun diriwayatkan bahawa pendapat beliau, salat awal waktu itu adalah sewaktu
dah mula nampak daripada kekuning-kuningan di langit. Maksudnya lambat sikit daripada kalau kita solat sewaktu masih gelap. Tetapi mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, iaitu bila dah start cerah sikit, baru dianggap sebagai waktu yang afdal untuk melakukan solat. Nah, ala kulli hal, mana-mana pendapat yang kita ambil, mana-mana mazhab yang kita belajar, ataupun kita berada di suatu kawasan yang mana orang mengamalkan daripada beberapa mazhab. Sebagai contoh, kita berada di overseas dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang masjid ni dia solat ikut mazhab yang ni, masjid ni ikut solat. Jadi kalau katalah kita pergi di solat masjid di tempat yang mana imamnya katalah imam yang bermazhabkan mazhab Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, maka kita ikut. Yang penting al-muhim kita solat di awal waktu. Mana-mana pun tempat kita pergi, selagi mana itu dianggap sebagai awal waktu, maka kita bukan untuk kita nak berdebat pula, mazhab aku macam ni, mazhab sana macam ni. Tak, kita tidak menyibukkan diri kita ni untuk berdebat. Biarkan perbezaan pendapat para ulama itu dibahas oleh para ulama. Kita ni orang awam, kita hanya ikut. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita ikut. Mungkin kalau kita berada di tempat di mana mazhab Imam Abu Hanifah diamalkan, maka kita amalkan, tak jadi masalah. Naam. La ilaha illallah. Yes, maksudnya bukanlah mengamalkan mazhab Imam Abu Hanifah keseluruhannya, tapi maksudnya kalau diorang solat ikut waktu yang ditetapkan oleh mazhab mereka, maka kita ikut waktu solat. Sebagai contoh, masjid kita dekat dengan masjid yang mana mazhabnya mengikut waktu Imam Abu Hanifah. Yang penting bukan kita menunaikan solat itu bila kita free, bila kita ada masa lapang, itu kita solat. Tak. Waktu berjumpa dengan Allah bukan ikut waktu kita free. Waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekasih kita, itu yang kita ikuti. Bukan bila kita rasa dah hilang malas, hilang penat, hilang rasa bersemangat dan sebagainya, baru kita nak menunaikan solat. La ilaha illallah. Bila tenang fikiran baru nak solat. Tak, kita cuba jadikan waktu solat itu apa-apa pun keadaan kita. Mungkin kita tengah penat, mungkin kita tengah kurang bersemangat dan sebagainya, kita jadikan tempat solat itu tempat kita mendapatkan semangat, tempat untuk kita mendapatkan kerihatan. Nah, jadi kita jaga solat berjemaah dan kemudian kita pastikan bahawa kita solat itu di awal waktu. Dan ada perkara yang perlu dibahaskan yang terkait dengan menjaga daripada waktu. Nah, ada beberapa soalan yang terkait kaifa nafham qudumana ala salat fil fariḍah. Bagaimana kita masuk ke dalam salat, ataupun bagaimana kita faham waktu masuk as-salat. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana nak mempersiapkan diri kita sebelum masuk waktu. Perlu untuk kita ambil perhatian sebagai orang yang ingin solat di awal waktu, perlu untuk kita fikirkan ataupun kita siapkan diri kita sebelum masuk waktu lagi. Lian natahayya lidukhul ila salah, yakni kita siap sedia sebelum masuk waktu solat, supaya bila waktu solat masuk, kita telah bersedia untuk menunaikan solat di awal waktu secara berjemaah. Jadi pertama adalah bagaimana kita nak siap sedia sebelum azan. La taj'al azan yufaji'u. Jangan sampai azan itu memeranjatkan kita. Bila masuk azan, dah masuk waktu. Seakan-akan kita tidak sedar akan perjalanan waktu. Tak sedar dah masuk zuhur, tak sedar dah masuk asar, tak sedar dah masuk maghrib. Yang kita patut hati kita hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tahu apa yang sedang kita buat setiap waktu. La ilaha illallah. Ij'al hadha nadiran fi hayatik. Jangan sampai perkara diterperanjatkan oleh masuknya waktu solat itu selalu berlaku dalam kehidupan kita. Naam. Kana bil amsi idza qala al muadzin Allahu akbar Allahu akbar ma khallasna min ijtima'. Yani mungkin sebelum ni kalau azan masuk, kita masih belum siap daripada majlis yang kita hadir ataupun perkara-perkara yang sedang kita lakukan. Akan tetapi jadikan selepas ini jangan sampai masuk waktu sedangkan kita tidak sedar telah masuk waktu solat, ataupun kita rasa berat,
Allah, waktu salat lagi datang. Jangan sampai ada rasa perasaan macam tu, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh merasa berat bila datang waktu salat. La ilaha illallah. Akrimna. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan satu perasaan yang kita tak rasa berat bila masuk waktu salat. Sama ada subuh, sama ada zuhur, sama ada asar, sama ada maghrib, sama ada isyak. Ada waktu-waktu yang kadang-kadang kita sedia bersemangat. Ada waktu-waktu yang terkadang memang kita sibuk dan sebagainya. Tapi yang penting jangan sampai kita rasa berat bila tiba waktu salat, bila tiba waktu kita dijemput untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, memang kita akan melakukan salat, kita tak akan tinggalkan salat, akan tetapi jangan sampai ada rasa berat untuk melakukan salat, ataupun jangan rasa berat bila tiba waktu salat. Jangan sampai kita rasa kan bagus kalau waktu salat ni lambat sikit dan sebagainya. Seakan-akan kita tak nak berjumpa, ataupun kita nak lambatkan perjumpaan kita dengan kekasih kita, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Takkan ada seorang kekasih yang ingin melambatkan perjumpaan dengan kekasihnya. Nah, disebabkan itu, kalau boleh beberapa minit sebelum azan, kalau kita dah bersiap sedia untuk salat, bersiap sedia untuk masuk waktu salat, kita sudah rindu untuk bertemu dengan Allah sebelum waktu azan. Kita merasakan kerinduan, kita merasakan kenikmatan menunggu daripada waktu kita dijemput untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi manusia ni dalam menunggu waktu salat ataupun dalam menunaikan salat ni ada beberapa kategori. Ada manusia yang dia tak sabar nak tunggu waktu salat. Ada manusia yang dia masuk waktu salat, dia terus bergegas, terus bersiap sedia. Azan je dia terus siap. Yang pertama tadi, sebelum waktu azan dia dah siap, dia dah bersiap sedia. Ada yang dah azan baru dia bersiap sedia. Ada pula yang bila azan dia cakap apa, khalas, aku tengah sibuk ni, aku tengah buat kerja, tapi aku akan siapkan kerja aku ni cepat-cepat. Sebelum iqamat aku akan cuba sampai di masjid. Ada pula khalas, dah iqamat dah, tapi aku akan cuba masuk, iaitu aku akan cuba join solat jemaah itu sebelum imam bagi salam. Ada pula khalas, imam dah bagi salam, dia kata insya-Allah kita akan sembahyang berjemaah sesama kita dekat masjid, walaupun tak dapat berjemaah dengan imam yang jemaah pertama bersama imam. Ada juga yang dia kata apa, khalas kita habiskan dulu apa-apa urusan kita ni. Sebab apa? Sebab penting, urusan ni penting, meeting ni perlu dihabiskan sekarang. Nanti kejap lagi petangkar ada benda yang lain lagi, benda lain lagi. La ilaha illallah. So dia kata khalas, disiapkan dulu, kemudian baru sembahyang jemaah, sama ada di masjid ataupun di luar masjid. Ada juga yang dah terkeluar daripada waktu yang afdal, waktu yang pertama, waktu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia nak salat. Mungkin berjemaah, mungkin tidak berjemaah. Akan tetapi orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat bukan di waktu yang afdal, itu merupakan satu tanda tanya sama ada betul atau tidak dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Ada juga yang melambatkan solatnya di waktu afdal, kemudian diakhirkan lagi, dah terkeluar daripada waktu afdal, kemudian berada di waktu tengah-tengah. Itu pun kadang-kadang kerja tak selesai, dia ingin selesaikan, sehingga berada di waktu hujung, waktu yang dianggap sebagai makruh, yang dinamakan sebagai waktu karaha oleh para ulama. Kalau waktu asar tu kurang lebih bila dah langit dah kekuning-kuningan, dah nak tenggelam matahari. Matahari tu dah nak tenggelam, baru dia melakukan solat. Dan orang yang mencintai kekasihnya, berjumpa dengan kekasihnya waktu yang mana kekasihnya tak suka untuk berjumpa, itu tak sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya tidak berlaku. La ilaha illallah. Ada juga yang sembahyang, yang melewatkan sembahyang mereka itu sampai bila mereka bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
kemudian azan dilaungkan, waliyadzubillah, betul dah akhir waktu. Ada juga yang lebih teruk, dia bagi salam ataupun dia masih dalam solat, mungkin rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, imam muadzin Bilal dah azan untuk waktu yang seterusnya, waliyadzubillah. Waktu dah berakhir sedangkan dia masih lagi belum selesai menunaikan solat tersebut. La ilaha illallah, yang paling teruk sekali, terkeluar daripada waktu solat sedangkan dia masih lagi belum mulakan solat, belum terfikir untuk melakukan solat, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maka orang yang keadaannya sebegini, pada hakikatnya bukanlah dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia menuju kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin dia menuju kepada Allah dalam keadaan sebegini, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kejutkan hati kita daripada kelalaian, sehingga hati kita ini sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa hati kita ini sentiasa peka akan waktu, sentiasa menunggu daripada kedatangan waktu solat, kedatangan azan. Dan dalam keadaan azan itu kita dapat hadir hati kita dan menjawab daripada azan tersebut. La ilaha illallah. Mereka-mereka yang mempersiapkan diri mereka itu dan membiasakan diri mereka, mendidik, melatih diri mereka, apabila waktu azan datang mereka sudah bersiap sedia. Iaitu sebelum azan lagi mereka dah bersiap sedia. Jadi bila waktu azan tu dia menunggu daripada waktu azan. Idza jaa dhuruf min dhuruf faja'ahu al-adhan satakun istijabatuhu lil adhan ala wajhi tilqa'i. Jadi bila dia dah biasa untuk bersiap sedia untuk azan, mendengar azan, maka kalaupun berlaku waktu-waktu yang azan masuk dia tak siap lagi, tapi dia akan terus automatically tahu nak jawab azan, tahu nak jawab azan. Bahkan dia akan bergembira untuk menjawab azan, dan bila tiba waktu tersebut tidak dilengah-lengahkan lagi. Sebab apa? Sebab dia dah biasa dah biasa untuk menunggu daripada azan. Jadi hari-hari yang mungkin dia terlambat daripada menunggu azan masuk, tapi bila azan je dia terus automatically tahu nak jawab azan. Nah, faida azan, apabila masuk waktu dan muadzin azan, maka dia pun dengar azan itu dengan penuh perhatian. Setiap perkara itu berhenti apabila tiba waktu azan. Setiap perkara berhenti. Tak ada perkara yang lebih penting. Hatta bacaan Al-Quran, hatta zikir-zikir perlu diberhentikan dan memberi perhatian, mengagungkan azan yang sedang berkumandang. Alangkah baiknya kalau muadzin, kalau Bilal, tuan-tuan Bilal, yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keindahan suara. Dan memang sepatutnya orang yang memberi azan itu perlu diberikan keutamaan kepada orang-orang yang mempunyai suara yang indah. Orang yang mempunyai suara yang indah diberi keutamaan untuk memberi azan. Akan tetapi perlu diambil perhatian agar supaya para muadzin ini tidak memanjangkan azan mereka itu pada tahap terlampau. Iaitu dia memberi azan dengan suara yang indah, dengan intonasi yang indah, akan tetapi yang mana dengan suara dan intonasi yang indah itu akan menggerakkan hati, akan iaitu melembutkan hati kita ini, menjadi sayu dan syahdu, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dibuang daripada memanjangkan azan tersebut. Ataupun lagi teruk daripada itu, jangan pula dia azan dalam keadaan seakan-akan dia nak menghalau orang. Jangan bagi orang datang ke masjid, kerana suaranya ataupun cara dia azan membuatkan orang rasa tak nak datang ke masjid. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Yang ini di azan dengan sebutannya, dengan makhrajnya, dengan intonasinya, akan tetapi jangan sampai dia memanjangkan daripada azan tersebut sehingga orang tidak mahu memberi perhatian kepada azan. Sebab dia kata azan panjang sangat, jadi malas nak beri perhatian kepada azan. Jadi kita nak azan itu tidak berapa panjang agar supaya orang mudah untuk beri perhatian kepada azan. Sebab apa? Orang tahu azan kat masjid ni dalam kurang lebih 2 minit. 2 minit aku boleh beri perhatian. Ada pun kadang azan sampai 5 minit, sampai lebih daripada 5 minit dan sebagainya. Orang nak beri perhatian pun
susah ataupun diorang malas nak beri perhatian. Waliyahzubillah tabaraka ta'ala. Jadi jangan kita jadi orang ataupun muadzin yang mana menyebabkan orang malas untuk mendengar daripada azan tersebut kerana terlalu panjang. Al-muhim, bila dilaungkan azan, maka kita berhenti dari melakukan apa-apa yang sedang kita buat dan kita beri perhatian kepada azan. Akan tetapi kita sebagai seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada muadzin itu memanjangkan azannya atau memendekkan azannya, al-muhim kita beri perhatian kepada azan. Iaitu yang kita sebutkan tadi, jangan pandang yang pendek itu satu nasihat, satu peringatan kepada muadzin, agar supaya bila azan mereka tak terlalu panjang, mudah orang nak beri perhatian. Tapi kita sebagai orang yang mendengar ataupun seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada muadzin tu panjang atau pendek, kita beri perhatian. La ilaha illallah. Nah, jadi apabila muadzin menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun terus menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita merasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang dimaksudkan dengan Allahu Akbar di sini bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar daripada segala sesuatu, walaupun memang maknanya itu. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan Allahu Akbar adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh dibandingkan dengan apa-apa pun sekali. Tidak ada apa-apa pun yang boleh dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau kita nak bandingkan, sebagai kita buat perbandingan, iaitu gunung itu lebih besar daripada semut. Itu macam perbandingan yang tak masuk akal, tak perlu nak cakap. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala bukan suatu perkara untuk nak dibandingkan. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Iaitu kalau dengan makhluk, sesama makhluk pun tidak boleh nak dibandingkan, apatah lagi nak dibandingkan kepada pencipta segala makhluk. Kerana tidak, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan Allahu Akbar di sini? Allahu Akbar yang dimaksudkan adalah sewaktu dilaungkan azan Allahu Akbar itu tidak ada perkara yang boleh melambatkan kita daripada menjawab daripada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan bahawa tidak ada yang lebih penting daripada menjawab daripada panggilan azan tersebut. Allahu Akbar min ta'athar ala iqbal alaihi nafsan aw malan. Allah itu lebih besar, lebih agung, maha besar daripada kita nak mendahulukan sama ada perkara-perkara yang terkait dengan duit, sama ada perkara-perkara yang terkait dengan nyawa, sama ada perkara-perkara yang terkait dengan ahli keluarga, sama ada yang orang besar ataupun orang kecil. Itu Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih penting untuk didahulukan daripada segala kesibukan. Allahu Akbar. Naam, Allahu Akbar juga bermaksud bahawa ianya maha besar daripada apa yang mungkin kita yakini. Yang mana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala apa yang kita berbaik sangka tentang Allah, Allah itu lebih agung, lebih besar daripada segala apa yang kita mampu untuk nak mengagungkan Allah, mampu untuk berbaik sangka dengan Allah, mampu untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebanyak mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kecintaan Allah terhadap kita itu lebih besar. Berapa banyak pun kita rasa keperluan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya keperluan kita kepada Allah itu lebih besar daripada apa yang mampu untuk kita fikirkan. Sebesar mana pun pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, pada pemikiran kita, pada hakikatnya pemberian Allah kepada kita itu lebih besar daripada apa yang mampu untuk kita fikirkan. Maka dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan memikirkan tentang makna-makna ini akan mendatangkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungan Allah di dalam hati kita. Kemudian apabila muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apabila muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kalau kita benar-benar merasakan keagungan Allah di waktu ini, maka kita akan hilang segala kerisauan kita, hilang segala stres kita apabila kita mendengar daripada asyhadu an la ilaha illallah.
Yang mana kalau kita merasakan daripada makna yang sebenar daripada asyhadu an la ilaha illallah, kita akan seakan-akan terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita asyhadu an la ilaha illallah, kita membuat penyaksian bahawa tidak ada zat yang wajib untuk disembah, yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala sendiri membuat penyaksian terhadap dirinya, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, wal malaikatu, kemudian diikuti dengan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qaiman bil qist, iaitu siapa yang membuat penyaksian ini? Allah Subhanahu wa taala sendiri membuat penyaksian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggabungkan penyaksian Allah itu dengan penyaksian para malaikat. Kenapa? Untuk meninggikan, untuk menaikkan darjat para malaikat dalam membuat penyaksian tersebut. Dan kemudian digabungkan juga dengan penyaksian orang-orang yang berilmu untuk menaikkan darjat orang yang berilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dengar asyhadu an la ilaha illallah dan kita mengatakan itu dan sambil merasakan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu penyaksian kita itu bersambung dengan penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Penyaksian kita itu sama, kita diberi taufik untuk membuat penyaksian yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qurannya, maka ini merupakan makna yang tinggi, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata para ulama, dikata innallaha qad raqal malaikata indama qala, Allah Subhanahu wa taala telah menaikkan darjat para malaikat apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah naikkan darjat para malaikat? Dengan menggabungkan ataupun meletakkan selawat para malaikat tu bersama dengan selawatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu ianya tidak sama, disebutkan para malaikat di situ hanya sebagai mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada apa yang sama daripada makhluk untuk disamakan dengan Sang Pencipta. Akan tetapi ini nak menunjukkan apa-apa perkara yang kita lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan keagungan, mendatangkan kemuliaan dan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan sewaktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha, perlu untuk kita merasakan, iaitu bila selepas muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang perlu untuk kita hadirkan dalam fikiran kita? Mengeluarkan segala perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang layak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita keluarkan segala kebesaran makhluk daripada hati kita dan menafikan segala kekuatan, segala keagungan, segala kehebatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan illallah, dan tidak ada apa yang tinggal di dalam hati kita ini kecuali kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita telah menafikan segala kebesaran makhluk di dalam hati kita dan yang hanya tinggal adalah Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu dianjurkan untuk kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Raditu billahi rabban wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Dan apabila muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan, disebutkan nama makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama orang yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih agung, yang lebih afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mendengar nama Muhammad, asyhadu anna Muhammadan, adakah apa-apa perkara yang berlaku dalam hati kita apabila mendengar nama ini? Adakah apa-apa perasaan
yang hadir dalam hati kita apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahawa Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini disebutkan ataupun dianggap sebagai kisah yang riwayat yang baik, riwayat yang hasan daripada para hufaz. Dikata para Bilal, Allahumma salli ala Muhammad, Bilal tak mampu untuk berada, untuk nak duduk di kota Madinah, kerana setiap perkara yang dilihat di kota Madinah itu akan mengingatkannya, mengingatkan hubungannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berpindah ke kota Syam, kota yang penuh dengan keberkatan, kota yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sebutkan, Allahumma barik lana fi yamina wa syamina, fi yamanina wa syamina. Ya Allah, berkatilah bumi Yaman dan bumi Syam. Naam, dia duduk, berpindah Sayyidina Bilal itu ke tempat yang bernama Dariyah, dekat dengan Dimashq, dan dia berkahwin di sana. Dan pada satu malam dia terjaga dalam keadaan menangis. Maka bila dia terjaga dalam keadaan menangis, isterinya bertanya kepadanya, wahai Bilal, apa yang membuatkan kamu menangis? Maka dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihah, aku melihat, aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Apabila disebutkan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, adakah ianya menggerakkan hati kita? Adakah perkataan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan apa-apa perasaan, menggerakkan apa-apa perasaan dalam hati kita? Adakah ianya mendatangkan kerinduan kepada kita untuk berjumpa, untuk melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia telah melihat aku secara benar. La ilaha illallah. Tidak disebutkan tentang hadis ini. Rasulullah tak berkata, tidak bersabda, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, melainkan untuk menggerakkan keinginan kita, mendatangkan kerinduan, mendatangkan harapan kepada kita ini, agar supaya berusaha sehingga kita mampu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya di dalam mimpi. Nah, maka berkata Sayyidina Bilal bin Abi Rabah kepada isterinya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihah yaqul, berkata kepada aku, ma hadzal jafa, apa yang menyebabkan kamu meninggalkan aku wahai Bilal, ataupun kenapa kamu berpisah lama sangat dengan aku? Kenapa kamu tidak datang menjenguk kepada aku wahai Bilal? Ama ana laka an tazurana, bukankah sudah tiba waktu untuk kamu datang? Bukankah tiba waktu untuk kamu datang menziarahi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bilal. Maka keesokan hari terus pack barang, terus pergi untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berkata para ulama, yakni kalau kita nak pergi umrah, sepatutnya yang kita, bila kita sebutkan, bila kita cakap dengan orang kita nak pergi umrah, memang betul kita nak tunaikan ibadat umrah, tapi yang paling afdal untuk dikatakan adalah aku ingin menziarahi Rasulullah. Kerana tak ada perkara yang lebih penting. Hatta umrah kita takkan kenal, kita takkan kenal kepada Kaabah, kita takkan kenal bagaimana nak melakukan ibadah melainkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang paling afdal, kata para ulama, bila kita nak pergi ke umrah, kita kata apa? Aku nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi baginda. Naam, jadi Sayyidina Bilal ni bila dia rindu kepada Rasulullah, teringat kepada Rasulullah, maka dia tak boleh nak kawal dirinya dan dia akan menangis. Apabila tiba di kota Madinah, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Bilal, halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah, bolehkah kamu memberi azan kepada kami, ataupun bolehkah kamu melakukan azan buat kami seperti mana kamu melakukan azan di sewaktu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, ya khalifat Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah, berikanlah keuzuran kepadaku, excusekan aku. Dia kata, wallah mastata'tu an uadzin ba'da wafatihi
ay fil Madinah. Aku tak mampu untuk melaungkan azan selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Mungkin di luar kota Madinah aku boleh melakukan azan, tapi di dalam kota Madinah ni ya wahai khalifah, aku tak mampu untuk melakukan azan. Kemudian berjumpa dengan Sayyidina Umar, perkara yang sama yang dipinta oleh Sayyidina Umar, dan juga dia excuse-kan diri dia. Kemudian berjumpa dengan dua orang anak muda, berjumpa dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Seorang berumur 8 tahun, seorang lagi berumur 7 tahun. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Mereka berdua ini adalah merupakan ketua pemuda-pemuda di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Bilal peluk. Kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Apabila berpeluk, dia menangis. Dan sewaktu berpeluk, Sayyidina Bilal dapat bauannya Rasulullah yang ada pada kedua cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang mereka minta daripada Sayyidina Bilal adalah, wahai Bilal, boleh tak kamu melaungkan azan kepada untuk kami? La ilaha illallah. Maka ini merupakan satu permintaan yang tak mampu ditolak oleh Sayyidina Bilal. Maka Sayyidina Bilal pun panjat ke tempat yang biasa dia beri azan sewaktu kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun azan. Jadi bila Sayyidina Bilal menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seakan-akan bergegar kota Madinah. Disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap orang menjerit, Abu Isa Rasulullah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihidupkan kembali? Kerana apa? Kerana mereka ingat suara ini pernah yang ini berkumandang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kaum lelaki pun keluar daripada rumah mereka. Sebahagian daripada mereka keluar daripada pasar-pasar. Disebutkan lagi asyhadu an la ilaha illallah, hatta kaum wanita yang berada di dalam rumah pun keluar daripada rumah-rumah mereka, bertanyakan Abu Isa Rasulullah. Semua orang seakan-akan kelam kabut keluar daripada rumah mereka kerana mendengar daripada suaranya Sayyidina Bilal. Seakan-akan merasakan mereka berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadan, maka tidak mampu untuk Sayyidina Bilal menghabiskan daripada azan tersebut. Tidak mampu untuk menghabiskan azan, dan beliau turun daripada tempat azan tersebut. Berkata rawi periwayat hadis tersebut, dikata tidak pernah terlihat di kota Madinah orang menangis seperti mana nak menangisnya Ahlul Madinah apabila dilaungkan azan oleh Sayyidina Bilal selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kenapa disebutkan tentang kisah ini? Kerana ingin membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah, ingin membangkitkan bagaimana kecintaan, as-sahabah, terutamanya Sayyidina Bilal, yang mana tidak mampu la ilaha illallah. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tidak akan kenal azan. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tidak akan kenal apa itu salat. Kalau bukan kerana azan, kita tidak akan kenal apa itu. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tidak akan kenal cara untuk mengagungkan Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan dalam hadis, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku ini lebih dicintai oleh kamu lebih daripada diri kamu sendiri. Dan bagaimana kita nak usahakan agar supaya kecintaan dan kerinduan Rasulullah itu hadir dalam kehidupan kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga tak ada perkara yang lebih kita sukai, lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaan terhadap Rasulullah itu menghubungkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai seseorang kepada hakikat kecintaan kepada Allah selagi mana dia tidak dapat merasai kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kamu dapat apabila ikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Dengan kita mengikuti Rasulullah, bukan hanya kita mendapat jaminan kita ni mencintai Allah, bahkan kita mendapat jaminan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya lebih tinggi. Kecintaan daripada Allah itu lebih agung daripada kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka apabila kita mendengar azan 1 hari 5 kali berkumandang, memikirkan, menghadirkan perasaan dan makna-makna seperti ini, ianya akan menguatkan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hubungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Naam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hubungan kita bersama Allah dan Rasul melalui azan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hubungan kita bersama Rasulullah, bersama as-salah, dengan kita bersiap sedia sebelum azan, dengan kita membiasakan diri untuk menunggu daripada kedatangan azan, yang mana ini merupakan waktu ataupun risalah, satu pengumuman keizinan daripada Allah untuk kita berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala letakkan kecintaan kita terhadap as-salat, hadirkan hati kita bersama as-salat. Kita tidak sabar untuk menunaikan salat dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli keluarga kita, zuriat kita hingga hari kiamat daripada orang-orang yang muqimis salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salam, mohon daripada Allah agar supaya dikurniakan zuriat yang menjaga daripada salat, yang mendirikan salat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung perbahasan tentang azan pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan apa yang diperdengarkan, dan moga-moga kita menjadi orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.